Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Cukuplah bagiku Tuhanku Allah Tiada di hatiku selain Allah Cahaya Muhammad selawat ke atasnya Tiada Tuhan selain Allah Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi khairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatul haqq 'alaiha nahya wa 'alaiha namut kalimah yang sebenar-benarnya dan dengan atasnya lah kami hidup dan dengan kalimah inilah kami akan mati insyaallah minal aminin dengan izin Allah daripada orang-orang yang beriman. Alhamdulillah apa khabar semua? Sudah selesai sembahyang tarawih. Ada yang terlebih rakaat, ada yang sampai 3 rakaat, macam-macam ada. Jangan risau. Biasalah, jangan dimarah tu imam. Biasalah tu imam jarang-jarang jadi imam. Ngeletak kepala lutut tu. Ngeletak kepala lutut pasal apa? Jarang-jarang jadi imam. Siapa imam-imam yang lama? Asal-asal dia naik mimbar nak baca khutbah, ngeletak kaki. Sebab itulah pakai jubah. Pasal kalau ngeletak kaki tak nampak. Kalau pakai seluar tracksuit nampak ngeletak. Maka pakailah jubah ke, kain belikat ke, kain batik pun boleh. Kalau nak lebih mesra, pakai kain kapan. Dah rumah awak ada lebih tu dia mau bagi. Kalau nak gambar, boleh PM tepi guna JNT. Alhamdulillah. InsyaAllah malam-malam ni kita sembang-sembang, sambung-sambung sembang-sembang santai Ramadan kita. InsyaAllah kita sembang, janganlah kita sembang benda yang bukan-bukan. Kita sembang-sembang supaya kita sama-sama untuk dapat pahala insyaAllah. Utamanya kita sembang-sembang, kita selit-selitkan dengan hadis Nabi. Sebab Nabi sebut, Nadarallahu mra'a sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha atau kama qal. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menonton. Kita boleh share untuk kita dapat lebih manfaat bersama insyaAllah. Nabi sebut dalam satu hadis, Allah Ta'ala akan muliakan siapa yang mendengar buah tuturku dan mengingatinya dan mengamalkan seperti mana apa yang kita ingat, apa yang kita dengar Nabi sebut. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semalam kita sembang, kita cerita ada yang bertanya, mana orang tanya tu, tak ada online lagi hari ni. Tanya pasal buka puasa, boleh ke buka puasa laju, boleh ke buka puasa dulu ke sembahyang dulu ke. Kita sembang-sembang sikit hari ni pasal nak buka puasa, walaupun kita dah lepas buka puasa dah. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau siapa apa benda nak tanya, boleh tulis je dekat komen tu, insyaAllah kita cuba jawab sama-sama. Kalau soalan dia senang, kalau susah kita buat tak nampak je lah kan. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, ada satu hadis pernah satu hari daripada Abi Atiyah. Abi Atiyah kata, aku bersama Masruq pergi ke rumah Aisyah.
Dan kami tanya kepada Aisyah mengenai dua orang lelaki min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya mengenai dua orang sahabat daripada sahabat-sahabat Nabi kepada Aisyah. Dia tanya yang pertama, dia kata yu'ajjil iftar wa yu'ajjilu salah, wal akhar yu'akhirul iftar wa yu'akhirus salah. Dia pun dua orang ni tanya kepada Aisyah, Aisyah, ada dua orang sahabat-sahabat besar Nabi, maka perbuatan dema ni lain. Salah satu daripada dua orang tu mensegerakan berbuka dan mensegerakan solat. Adapun seorang lagi, dia lambat berbuka dan dia lambat solat. Dua-dua sahabat Nabi. Mana satu perbuatan Nabi? Dia bertanya kepada Aisyah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah pun tanya, siapa di antara kedua mereka yu'ajjil iftar wa yu'ajjilus salah? Maka apa nama Abi Atiyah dengan Masruq pun kata faqulna Abdullah ibnu Mas'ud. Yang cepat buka puasa dan cepat solat nama dia Abdullah ibnu Mas'ud. Qalat, maka berkata Aisyah, hakaza sana'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitulah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana mensegerakan berbuka dan segerakan solat. Wal akhar, dan seorang lagi, siapa dia? Seorang lagi iaitu Abu Musa Asy'ari. Abu Musa kan Abu Isa, lupa dah, tua ni bukan ingat sangat kan. Seorang lagi sama ada Abu Musa pun ataupun Abu Isa, lupa dah awak. Yang dia lambat berbuka, lambat solat. Cuma di sini ulama yang membahaskan, yang syarahkan hadis ni cerita bukanlah apa nama seorang lagi sahabat tadi tu dia lambat berbuka dan lambat solat tu. Kenapa? Mereka menyangkakan kemungkinan dia belum yakin masuknya waktu solat maghrib. Dia nak tunggu yakin baru dia berbuka dan untuk dia solat. Maka disebabkan dia lambat yakin, mungkin sebab tak nampak matahari tenggelam dan sebagainya, wallahu alam, kata ulama mungkin sebab itu. Ala kulli hal, yang disuruh kita mensegerakan berbuka dan menyegerakan solat. Tapi kita hari ni buka puasa pukul 7.23. Semayang pukul berapa? 8.50. Bukan 8.50, 8.15. Udah sayup-sayup dah. Tu tak apa nak cantik tu. Cantiknya buka puasa. Kalau kita tak hidang makan lagi, buka puasa, mayang, kemudian sambung makan yang berat sikit. Tapi kalau kita dah hidang, dah tengok, macam-macam ada. Macam-macam ada. Maka waktu tu eloklah kita makan dulu. Ya, makan dulu. Cuma makan jangan lama sangat. Dah makan sama lama dengan masak. Apakah akhirnya? Tuan-tuan dirahmati Allah. Tak kema seronok Ustaz buka puasa. Itulah memang no. Buka puasa ni pasal Nabi sendiri dah khabar. Lis-shaim farhatani. Bagi orang yang berpuasa tu dia akan mendapat dua kegembiraan. Bila dia dapat gembira? Farhah hinda, kegembiraan ketika berbuka. Yang pertama, seronok dia gembira dia ketika mana dia nak buka puasa. Sebab tu kita nak buka puasa tu seronok. Duk tengok kuih penuh atas meja, tapi seronok lah. Pasal apa? Pasal berbuka puasa. Jarang kita tengok orang buka puasa sedih, muka sekupang je, jarang. Mana? Jarang. Ada pun pasal mungkin bergaduh dengan orang rumah. Seorang nak masak bingkang, seorang nak masak bomboloni. Udah bergaduh pula. Biasa Nabi sebut pertama gembira ketika mana berbuka puasa. Yang kedua hina yalqa rabbah, ketika mana gembira yang kedua ketika mana kita jumpa Tuhan nanti. Kita mati esok tuan-tuan. Orang yang puasa ni seronok. You tengok Ustaz Azmin baru masuk. Lewat masuk kelas. Nak kena ni. Ni jawab soalan dia lah ni. Tapi tak apa. Sekali kita boleh call dia untuk dia respon sikit.
Apa nama tadi? Yang kedua, seronok ketika mana berbuka, ketika jumpa Allah Subhanahu wa taala. Seronok bila kita jumpa Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana Allah Taala dia nak bagi macam-macam kat kita. Nabi sebut dalam hadis tentang orang yang berpuasa ni. Nabi cerita sesungguhnya dalam inna fil jannah, sesungguhnya dalam syurga itu ada pintu yud'a Rayyan. Yang pintu tu nama dia Ar-Rayyan. Ulang balik boleh Ustaz? Kena call ni. Macam mana nak call ni? Oh, nasib baik tak boleh call. Okey. Apa ke nama? Adalah lupa dah, hilang ingatan dah tadi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam syurga esok ada pintu yang nama dia Rayyan. Apa? Yud'a as-saimun. Rayyan ni dia akan panggil pada orang-orang yang puasa. Siapa yang puasa elok, maka pintu Rayyan ni dia akan panggil. Maka orang yang berpuasa dengan elok, masuklah dia dalam pintu yang bernama Ar-Rayyan. Wa man dakhalahu lam yazma abadan. Siapa yang masuk ke dalam pintu Rayyan ni, maka dia takkan dahaga selama-lamanya. Aduh, seronok kita. Jumpa Tuhan ni dengan sebab kita bawa amalan puasa. Dengan bawa amalan puasa. Nak masuk dalam pintu yang nama dia pintu Rayyan. Ustaz, pintu Rayyan je kah? Pintu lain tak ada kah? Banyak lagi pintu. Nabi cerita kepada sahabat ada banyak pintu dalam syurga. Setiap pintu tu ada nikmat yang berbeza dengan pintu-pintu yang lain. Contoh Babur Rayyan ni, dalam Babur Rayyan ni lah adanya sungai-sungai yang kita duk dengar, tajri min tahtihal anhar, berlari di bawahnya sungai-sungai. Kat mana sungai tu? Terdapat dalam pintu Ar-Rayyan. Ar-Rayyan ni maksudnya apa? Ar-Rayyan ni maksudnya menghilangkan haus. Siapa masuk dalam pintu Rayyan, maka dia akan hilang haus dia selama-lamanya. Kerana dalam itulah ada air yang mengalir di sungai-sungai di dalam syurga. Maka dalam syurga ni ada pintu-pintu yang lain. Ada pintu yang nama dia pintu Babur Rahmah. Nama Babus Salah. Ada pintu yang nama Babul Hajj. Banyak pintu dalam syurga. Yang setiap pintu ni dia berbeza nikmat dengan pintu-pintu yang lain dia. Sebab tu ada orang yang masuk syurga pun dia menyesal bila masuk syurga. Sebab apa menyesal? Sebab bila dia tengok orang yang dapat nikmat lebih banyak daripada dia, maka dia rasa menyesal. Mana aku tak buat lebih baik daripada apa itu? Dia yang masuk syurga pun menyesal. Yang masuk neraka, yang masuk neraka udah merobak, dah terayak, udah nak lari yang masuk neraka ni. Tuhan cerita, kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum zuqu azaban nar allazi kuntum bihi tukazzibun. Surah apa? As-Sajdah. Setiap mereka yang masuk neraka nak lari daripada api neraka. Kemudian bila dia mau lari, u'idu fiha, dikembalikan semula ke tengah-tengah api neraka. Lalu datang satu seruan kepada mereka, satu suara, rasakan azab api neraka yang kamu dustakan dahulu. Tu lagi lah menyesal yang masuk neraka. Orang yang fasik masuk neraka. Orang yang mati dalam keadaan kafir masuk neraka. Tu orang munafik masuk neraka. Tu dah tentu menyesal. Ini yang baik ni. Ini yang pakai kopiah, yang pakai serban, yang pakai tudung. Tudung bukan dia pakai tudung biasa. Pakai tudung Siti Khadijah. Pergi belikan di Padangah. Harga sampai 300 tudung saja. Pakai tudung tu warak sungguh. Dia lalu pun orang tengok tu dia maklum ni baru balik umrah ke haji. Kita
tu pun menyesal. Kenapa? Kerana mereka tak buat amalan-amalan yang boleh menyebabkan dia orang dapat nikmat pintu-pintu yang lain. Bila Nabi cerita macam tu kepada sahabat tentang banyaknya pintu dalam syurga ni, maka ada seorang sahabat kata ke Nabi, kalau orang bantu Nabi, boleh tak kami ni nak masuk ke semua-semua pintu yang ada? Nabi pun kata, qal na'am. Nabi pun kata, ya, arju an takuna minhum. Ya, boleh. Nabi kata kita nak masuk semua pintu yang ada, dan aku berharap kamu adalah sebahagian daripada mereka yang dapat masuk pintu-pintu. Orang yang rajin sedekah, dia ada satu pintu babus sedekah. Itu juga dengan amalan-amalan yang lain. Maka ulama simpulkan berdasarkan hadis ni, bahawasanya kita kena mempelbagaikan amalan. Hari ni jangan kita buat satu kebaikan semata-mata. Puasa je. Baca Quran tak. Bersangka baik dengan orang tidak. Sedekah tidak. Kita kena memperbanyakkan amalan kita. Supaya kita boleh merasa syurga-syurga yang Allah Ta'ala sediakan, yang berada di dalamnya itu banyak pintu. Boleh masuk semua pintu yang ada. Tuan-tuan dirahmati Allah. Inilah kegembiraan bagi orang yang berpuasa. Bila mati, jumpa Tuhan nanti, seronok dapat masuk satu pintu. Nama dia Babur Rayyan. Dan Allah Ta'ala sendiri yang akan kira pahala puasa orang yang berpuasa. Berbeza dengan amalan-amalan yang lain. Kenapa? Kerana specialnya puasa. Wasawmuli wa ana ajzi bih. Dan akulah yang akan membalas ibadah puasa itu. Tuan-tuan dirahmati Allah. Dan Nabi, dan mulut kita ni, wa famus shaim atyabu indallah min rihil misk atau kama qala. Dan mulut orang yang berpuasa ini lebih wangi di sisi Allah daripada bau haruman kasturi. Lebih wangi mulut orang yang puasa ni. Maka kita jangan risau-risau nak kumur takut bau tengin mulut. Wangi mulut kita yang berpuasa. Tapi di akhirat lah, kat dunia ni jangan. Mentang-mentang dia puasa, dia pun pergi ke orang rumah. Memang ni ya makan dia. Kenapa? Ni cerita di akhirat. Mulut kita walaupun nampak berbau sikit kalau kita berpuasa ni, maka kita di akhirat nanti bau dia lebih wangi daripada bau kasturi. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang seronoknya bila kita jumpa Allah Taala bagi orang yang berpuasa. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita tengok balik diri kita hari ni, apa benda amalan yang kita buat tolong kita untuk kita masuk pelbagai pintu-pintu yang terdapat dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan amalan individu, amalan kita disebut sebagai amal ijtimai dengan masyarakat. Apa yang kita buat? Sumbangan kita kepada orang kampung kita, sumbangan kita kepada orang Islam di bumi Malaysia, di bumi Perak ni khususnya, apa benda. Yang kita duk kira keliling pinggang kita je, nengok anak dia, nengok orang rumah dia, anak dia, orang rumah dia. Jangan itu aja. Pergi luas sikit, langkau lah sikit pagar rumah tu. Nengok le jiran. Langkau jauh sikit lagi, nengok. Jangkau jauh sikit, nengok le pekan Padangnya. Nengok le pekan Kati. Ini duk je dalam rumah. Dah apa nak dara. Tuan dirahmati Allah. Maka, ini kebaikan-kebaikan yang kita nak buat. Kenapa kita nak buat kebaikan ni? Kerana kita nak dapat masuk berbagai pintu-pintu yang terdapat di dalam syurga. Alhamdulillah. Tak ada soalan. Ada? Tak ada pula hari ni. Alhamdulillah. Kalau ada soalan boleh hubung kat situ untuk kita sama-sama sembang berkaitan dengan hukum akan dan sebagainya, insya-Allah. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dah 10.20. Kita kan boleh sembang banyak-banyak. Ada nak tanya benda? Tak nak benda, kita nak offline dah ni, nak sambung moral ni. Tak ada benda. Jadi kalau tak ada apa, cukup sekadar tu sembang-sembang kita pada malam ni. Yang baik datang daripada Allah,
yang buruk datang daripada kelemahan saya sendiri. Pertama tadi kita cerita pasal hukum ataupun macam mana Nabi buka puasa. Dan yang kedua kita cerita tentang apa benda tadi? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tentang kegembiraan. Dua kegembiraan bagi orang yang berpuasa. Dan yang ketiga kita cerita tentang apa tadi? Ketiga cerita tentang pintu-pintu ataupun yang terdapat di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi berharap kita lah di antara orang yang mendapat masuk ke dalam semua pintu-pintu yang ada. Maka banyakkan, pelbagaikan ibadah kita. Bezakan antara bulan puasa dengan bulan tak puasa. Tak puasa kita sedekah RM1, sini kita puasa, kita sedekah RM2, RM3, RM4, RM5, RM6. Bulan tak puasa kita baca Quran sehari satu juzuk. Siapa korang satu juzuk? Koman sepana. Sembang belabun tak apa. Tentang Quran tu yang dia malas nak baca. Kalau tak nak baca pun kita ambil. Ya, dengar pun tak apa. Malas nak baca. Pasal apa baca Ustaz? Nak rangkak. Kita dengar. Azam tahun ni, kali ni aku nak dengar 30 juzuk dalam tempoh bulan Ramadan tahun ni. Ni dia bahang. Lagi senang. Buh kat telinga tu. Tutup dengan apa ke nama? Itulah lumbat dalam telinga tu. Earphone orang putih panggil kan. Maka pun boleh. Pun boleh kalau kita ni jenis tak reti nak baca ataupun payah nak baca, dengar pun boleh pahala. Nabi kata, "Iza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, bila dibacakan Quran, hendaklah kamu dengar dan kamu diam, moga-moga mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam, cukup sekadar tu perkongsian kita, sembang-sembang kita pada malam ni. Bolehlah sambung pergi ke dapur balik, buatlah apa yang patut. Ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsih. Apa yang baik datang daripada Allah, yang buruk datang daripada kelemahan saya sendiri. Mohon maaf terkasar bahasa dan sebagainya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.